أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang begitu banyak, yang dilimpahkan dia kepada kita bersama dengan berbagai-bagai bentuk nikmat kurniaan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika sekiranya kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Kerana hakikatnya tuan-tuan, segala apa yang kita kecapi, segala apa yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini, ianya merupakan anugerah kurniaan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama kembali untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Beriman kepada Allah. Kita masih bincang di dalam menerangkan makna Asma'ullahul Husna, ya, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang mulia, yang mana apa yang disebut dulu oleh pengarang, salah satu jalan untuk kita ini ma'rifatullah, untuk kita kenal Allah adalah melalui Asma'ullahul Husna, melalui nama-nama Allah yang mulia ini. Baik, kita masuk dalam nama yang ke-77, ya, muka surat 88 kalau yang Jawi ini. Asma'ullahul Husna yang ke-77 ialah Al-Wali. Bukan 78, silap, yang ke-78, 77 selesailah. Yang 78 Al-Muta'ali, yakni yang maha tinggi. Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Yang bermaksud yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, dan yang maha besar lagi maha tinggi. Diterjemahkan maha kaya dalam buku tu. Sebenarnya yang maha tinggi, ya, Al-Muta'ali, yang maha tinggi. Berkata Al-Halimi rahimahullahu ta'ala, dari dalam menerangkan makna Al-Muta'ali ini, yakni
maha tinggi ia, yakni Allah, daripada apa yang harus kepada makhluknya. Yakni Allah Ta'ala ini maha suci daripada sifat-sifat makhluk. Itu maksudnya dah. Maha tinggi Allah, maknanya Allah Ta'ala ini suci daripada apa yang harus kepada makhluknya. Sebab Allah adalah khaliq, Allah adalah pencipta. Dan selain daripada Allah adalah makhluk. Seperti apa dia kata? Perkara yang harus pada makhluk, seperti beristeri. Maha suci, maha tinggi Allah, maha suci Allah daripada beristeri, daripada beranak, lam yalid walam yulad, daripada beranggota. Kita ni ada anggota-anggota tak? Kita punya jasad ni, kita berjasad, berjisim. Allah Ta'ala tidak begitu. Mengambil tempat duduk, kita ni mengambil ruang. Yang mengambil ruang ni maksudnya bila kita duduk satu tempat, maknanya ruang itu diambil oleh kita. Ya, ini yang mengambil tempat, yang mengambil ruang ialah, ini adalah makhluk. Allah Ta'ala tidak begitu. Dinding untuk berlindung, berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain, dan lain-lain lagi, yakni dan lain-lain lagi lah sifat yang harus bagi makhluk. Jadi semua itu Allah Ta'ala maha tinggi, maha suci daripada segala sifat yang harus kepada makhluknya. Kerana mengisbatkan itu semua, yakni kalau kita kata Allah Ta'ala juga bersifat seperti sifat manusia, kalau kita kata Allah ini tidak maha suci, tidak suci daripada sifat-sifat tadi, dia kata mewajibkan adanya kesudahan. Jadi kalau sesuatu yang bersifat dengan sifat-sifat tadi, beristeri, beranak, beranggota, ini semua adalah sesuatu yang ada kesudahan. Benda ni benda yang tak kekal, dia akan ada kesudahan. Jadi Allah ini, sedangkan Allah itu wajib bersifat dengan baqa', kekal. Kekal ni antaranya dengan maksudnya la akhira li wujudih, tidak ada akhir bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengahnya pula mewajibkan berhajat kepada yang lain. Jadi setengah sifat tadi yang harus kepada makhluk ni, itu adalah sifat yang mana mewajibkan ia berhajat kepada yang lain. Contoh kita lah dalam hidup ni tak? Kita berhajat kepada macam-macam benda, tuan-tuan. Paling tidak berhajat pada makan minum, tak? Cuba tak makan 7 hari 7 malam. Tak? Ke lauk kita tak? Ke lauk ke darat. Ya? Kita berhajat. Kita berhajat kepada tempat tinggal, berhajat kepada teman hidup, berhajat itu dan ini. Ini adalah sifat makhluk. Dan setengah daripadanya mewajibkan berubah. Kalau kata beranggota tadi tak, beranggota, bertempat apa semua ni akan berubah. Kita ni tuan-tuan berubah tak? Dulu muda ke tua macam ni dulu-dulu? Dulu tua, muda, baby, baby. Berubah-ubah kita ni, Ini makhluk lah. Ya. Dulu baby pakai pampers, nanti dah lama pakai pampers balik tak? Pakai pampers kat mulut. Baik. Itu berubah-berubah ni adalah sifat makhluk. Allah Ta'ala tidak begitu tak? Dan itu semua tidak layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah disebut tadi, yakni maha tinggi ia, yakni Allah, daripada apa yang harus kepada makhluknya. Itu di antara maksud al-muta'ali, ataupun maha suci dari sifat-sifat hawadis. Terpelihara Allah dari segala sifat kekurangan, kebinasaan dan kerendahan. Itu makna al-muta'ali. Berkata Al-Mandili rahimahullah, yakni orang yang sampai kepada ketinggian yang maha suci daripada kekurangan. Jadi maksud al-muta'ali itu, kata Mandili, iaitulah yang sampai kepada suatu ketinggian, suatu tingkatan yang mana
dia suci daripada segala bentuk kekurangan. Jadi manusia ni ada ke bersifat macam tu? Tak ada tak. Walau dia tinggi pangkat macam mana pun, dia tetap ada kekurangan. Dia berhajat juga pada makan, minum, tidur, apa semua, tuan-tuan. Kencing, berak, apa semua berhajat. Ya, Allah Ta'ala Maha suci daripada segala kekurangan. Baik. Saya merujuk dalam kitab yang disebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Tinggi, tidak sesiapa pun yang mengatasi ketinggian, kekuasaan dan kemuliaannya. Tak ada yang boleh mengatasinya. Kerana Al-Muta'ali itu ialah Allah. Yang Maha Tinggi itu adalah Allah. Dan Allah adalah Tuhan yang tertinggi kekuasaan dan kemuliaannya dari segala-galanya. Tertinggi dari sudut kekuasaannya, tertinggi dari sudut kemuliaannya, dari sudut kebesarannya, semuanya adalah milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ana Rabbukumul A'la dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Tinggi adalah Maha Kaya. Maha Tinggi ini juga memberi erti Allah itu Maha Kaya. Maha Kaya ni apa maksud Maha Kaya, tuan-tuan? Maknanya tidak berhajat. Al-Ghani, dulu kita dah bincang. Al-Ghani, sifat Al-Ghani, Maha Kaya. Jadi Maha Kaya ni maksudnya apa? Tidak berhajat. Kita ni kaya juga, tapi kaya je lah. Tapi kita ini berhajat. Sebab itulah sebenarnya kita ini adalah fakir kepada Allah, berhajat kepada Allah. Yakni tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Dan juga Maha Sempurna. Maha Tinggi Allah juga memberi erti Allah itu Maha Sempurna dan Maha Suci dari sifat-sifat kekurangan. Dan dia adalah Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Maha Tinggi itu juga merujuk juga kepada kekuasaan Allah, merujuk juga kepada kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni ada juga ilmu, tapi ilmu kita banyak mana sangat tak? Sedangkan ilmu Allah itu Allah Ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran, Lau kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Kalaulah lautan, 7 lautan yang ada ni di muka bumi ni, semuanya itu dijadikan dakwat untuk menulis, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Nescaya keringlah lautan itu sebelum selesai, sebelum sempurna untuk menulis kalimah-kalimah yakni ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau dibawa berganda lagi sekalipun tak selesai juga. Kita ingat dalam kita semua hidup kita ni ada 100 batang pen, kita menulis tak habis dakwat, tuan-tuan. Ataupun ialah bila sebut ilmu ni, kita pun ada ilmu tapi ilmu kita sangat-sangat terbatas. Kalau kita belajar dalam satu bidang pun kita hanya tahu dalam bidang yang tertentu sahaja. Bidang tertentu pula tu kadang-kadang ada sudut yang tertentu pula yang kita tahu. Kalau orang belajar agama pun, hari ni nak cari orang alim dalam semua bidang agama, susah nak cari tak? Susah nak cari orang yang tahu, yang alim dalam semua bidang agama. Dia mungkin faqih, dia alim dalam ilmu fiqh. Dia ni alim dalam hadis. Dia ada pengkhususan. Allah itu Maha Bijaksana. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 60, Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan bagi Allah jualah sifat yang tertinggi, dan dialah jua yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tinggi, dialah yang maha sempurna sifat-sifatnya. Merujuk juga kepada kesempurnaan sifat Allah. Dan tidak bertolak banding kekuasaan dan kebijaksanaannya. Maksudnya sempurna sifat-sifat Allah. Walaupun memanglah pada sebutan itu, pada sebutan sifat itu ada persamaan dengan sifat manusia. Contoh melihat tak? Allah itu maha melihat. Kita kata aku pun melihat juga. Allah maha mendengar. Kita kata aku pun mendengar juga tak? Kita pun dengar juga.
tetapi tak sama. Sebab itulah kita kena belajar sifat 20 contohnya tak. Bila kata Allah Maha mendengar tu, mendengarnya Allah macam mana? Disebut Allah itu Maha pendengar. Ya. Allah Ta'ala mendengar benda yang bersuara, benda yang tidak bersuara. Macam mana mendengar benda yang tak bersuara? Hari ni tuan-tuan, kita pun boleh dengar benda yang tak bersuara. Macam mana pula? Ni kalau handphone ni tak? Handphone ni tuan-tuan, orang telefon, tengah-tengah ni tak dengar suara. Tapi boleh dengar dalam handphone ni tak? Boleh dengar. Sini boleh dengar. Ya, macam mana? Maknanya, itulah. Kalau kita kata, manusia ni dia diberikan ilmu, mencapai satu teknologi, dia boleh buat satu, kita kata apa itu, apa kita sebut ya, yang bunyi ni, dia ada aliran, ialah aliran bunyi itu yang tidak boleh ditangkap dengan telinga kita lah, yang rendah ya, tapi dia boleh ditangkap dengan alat yang ada ni tak. Lalu kita boleh dengar tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, bersipang siur lah telinga kita dengar macam-macam tak. Orang ni bercakap. Oh ya, jenuh tuan-tuan. Tapi itulah maknanya contoh. Jadi Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat, sempurna dengan sifat yang maha sempurna. Tidak ada tolak banding kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya. Dan baginya lah jua sifat yang tertinggi di langit dan di bumi. Yang di langit dan di bumi, Allah lah yang tertinggi dan dialah jua yang maha kuasa lagi amat bijaksana. Itulah yang disebut dalam ayat yang pertama tadi, alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Dialah jua yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Dialah jua yang maha besar lagi maha tinggi. Itu maknanya maha tinggi, itu pengertiannya ya. Bukan tinggi itu maksudnya duduk tempat tinggi lah ya. Tapi tinggi itu maknanya mengatasi segala-galanya. Tinggi itu dengan maksud sempurna. Tidak ada yang boleh menandingi ketinggian, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ke-70, nama Allah yang ke-79 ialah Al-Barru. Al-Barru dengan maksud yang melimpah kebaikan ataupun yang melimpah ihsannya. Al-Barru. Al-Bir, Al-Bar. Kita sebut ada juga nama sifat Bir. Birrul walidaina. Kita pernah dengar ya. Wa bil walidaini ihsana. Di birrul walidaini ada sebut dalam hadis ya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Baik. Firmanullahu taala, innahu huwal barrur rahim. Surah At-Tur ayat 28. Yang bermaksud sesungguhnya dialah yang maha melimpah kebaikan lagi maha penyayang. Yang melimpah kebaikannya, yang melimpah ihsannya. Berkata Al-Halimi rahimahullah dalam menerangkan maksud Al-Barr ini, maksudnya ia sangat mempunyai belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Allah ini sentiasa berbelas kasihan, sangat berbelas kasihan, sangat sentiasa melimpahkan ihsannya, kebaikannya kepada hamba-hambanya, terutamanya kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Ia menghendaki kemudahan bukannya kepayahan. Ya. Allah Ta'ala yang maha melimpah kebaikan ini, Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, menghendaki kemudahan bukannya kepayahan. Ya, sebenarnya hukum syariat yang datang daripada Allah, Islam ni tuan-tuan, dia bukan nak menyusahkan manusia, tidak. Ya, bukan. Quran diturunkan ini bukan kata Allah litashqa, bukan kerana nak menyusahkan manusia. Tapi Quran ini adalah petunjuk. Quran ini adalah rahmat. Quran ini adalah anugerah.
Quran ini adalah bukti kasih sayang, belas kasihan Allah yang begitu luas kepada manusia ini, kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, Allah Ta'ala menghendaki kemudahan. Bahkan hukum syariat Islam itu sendiri, antara roh yang ada di dalamnya adalah memudahkan dan tidak memayahkan, tidak menyulitkan. Contohlah kita bawa, memanglah sembahyang 5 waktu. 5 waktu je tuan-tuan, bukan banyak pun. Ada. Itu pun kalau musafir boleh jamak, boleh qasar lagi. Boleh jamak, boleh qasar lagi tuan-tuan. Sehingga kalau kita musafir itu sehingga boleh qasar dan jamak sehingga 3 atau 4 hari tak boleh. Sehingga ada sebut sampai boleh sampai 15 hari. Baik. Maknanya mudah, dipermudahkan. Puasa macam tu juga. Kalau dalam musafir dibolehkan berbuka puasa Ramadan. Kalau sakit diperbolehkan berbuka. Tapi lepas tu wajib gantilah. Wajib ganti. Mengampuni dosa yang banyak. Allah ni melimpah kebaikannya adalah Allah ini mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Banyak mana pun dosa yang kita buat ni tuan-tuan, Allah itu Maha Pengampun. Dengan syarat kita ni beristighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Istighfar dan taubat. Nanti lepas ni kita bincang nama At-Tawwab, yang Maha menerima taubat lah. Jadi kita tak boleh mengampuni dosa yang banyak. Walaupun dosa kita ni sebanyak apa? Bintang di langit. Sebab dia sebut pasir yang ada di daratan ini, tapi banyak lagi bintang di langit. Kalau tak percaya, pergi bilang lah. Tak payah bilang lah tak. Ya. Walaupun sebanyak itu dosa kita tuan-tuan, bila kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, kita memohon ampun, maka yakinlah Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Menggandakan amal kebajikan dengan pahala 10 kali ganda, paling tidak paling kurang satu amal kebaikan, amal kebajikan yang kita buat digandakan Allah dengan 10 kali ganda. Paling tidak tuan-tuan. Kita pun nak mudah cakap paling-paling common. Ya. Sehingga kan Nabi bila contoh menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran, ya, Nabi menggalakkan kita ni, terutamanya kalau bulan Ramadan, banyak baca Quran. Lalu Nabi menyatakan bahawa setiap kebaikan itu yudha'iful hasanatu bi'ashri amsalha ila 700 di'afin. Setiap amal kebajikan itu, kata Nabi, digandakan Allah bermula daripada 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Bahkan digandakan kepada gandaan yang lebih besar lagi. Lalu Nabi menyatakan, aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim tuan-tuan, kita sudah mendapat 30 pahala kebajikan. Ada. Kalau malas sangat baca Quran, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Takkanlah baca yang tu je tak. Tapi tuan-tuan, itu begitu sekali Allah Ta'ala menggandakan amal kebajikan. Buatlah apa-apa amal kebajikan, digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan amal jahat dikira dosa sekadarnya. Ada dalam hadis yang sahih, ya, disebut bahawa bila seseorang hamba ini berniat untuk melakukan kejahatan, tidak dicatat lagi dosa kejahatan itu. Kita baru ada berniat nak buat jahat, tak dicatat lagi. Kemudian bila kita betul buat jahat, barulah dicatat sekadar kesalahan yang kita buat.
tidak dibesarkan dosa kesalahan itu. Tapi kalau kita berniat nak buat baik, tuan-tuan, niat nak buat baik, Allah Ta'ala bagi dah satu hasanatan kamilah, satu pahala kebajikan yang sempurna Allah Ta'ala bagi dah. Catat dah. Bila kita buat, maka digandakan dengan 10 kali ganda pula. Niat. Sebab itulah ada asar ataupun hadis menyatakan bahawa niyatul mu'min khairun min amali. Niat orang beriman ni lebih baik daripada amalan dia. Sebab kita ni tuan-tuan kalau buat niat, jangan ceritalah tak. Macam-macam niat. Oh, saya ni kalau dapat duit ni saya nak macam-macam benda baiklah yang nak buat. Bila dapat lebuh, tuan-tuan. Ya. Itu cerita lain. Maknanya tapi kita berniat baik, dah diberikan ganjaran pahala. Allah itu adalah Al-Bar yang melimpah kebaikannya. Masya Allah. Disebut di sini bahawa diberi pahala kepada orang yang berniat untuk mengerjakan kebaikan. Berniat pun dah dapat pahala. Sedangkan orang yang berniat untuk mengerjakan kejahatan tidak disuratkan kejahatannya. Allah Ta'ala tahu. Apa yang kita duk main dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu. Kita duduk macam-macam lah benda dalam hati yang tak baik ni Allah Ta'ala tahu, tapi belum disuratkan kejahatan itu. Sehinggalah kita betul-betul melakukan kejahatan itu. Sama ada kejahatan itu dengan mulut kita ke, dengan tangan kita ke, dengan kaki kita ke, itu terpulang. Berkata Abu Sulaiman rahimahullah, maknanya yang sangat mengasihi akan hambanya yang berbuat baik. Al-Barru ini maksudnya yang melimpah kebaikan, iaitulah yang sangat mengasihi akan hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah Ta'ala sangat kasih, ya, melimpah kebaikannya kepada semua makhluk. Melimpah kebaikan Allah ni pada semua makhluk. Kalau kita lihat tafsir Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu yang maha pemurah. Pemurahnya Allah ni, antaranya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada semua makhluk. Kalau kata manusia ni kepada semua manusia, sama ada manusia itu beriman ataupun kafir. Sama ada manusia itu taat ataupun manusia yang maksiat. Dengan rahman Allah itu Allah Ta'ala bagi semua. Tapi Ar-Rahim yang maha pengasih, yang maha pengasih. Tadi Ar-Rahman pemurah, Ar-Rahim pengasih ataupun yang maha berbelas kasihan. Ini dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Ta'ala ini Rahim dengan hamba-hambanya yang beriman. Jadi kita ni Rahman dapat, Rahim pun kita dapat. Tak? Baik. Jadi melimpah kebaikannya kepada semua makhluk. Ia tidak bakhil memberi rezeki kepada mereka. Maha melimpah kebaikannya kepada awliya'nya, yakni kepada kekasih-kekasihnya, manusia yang taat, yang bertakwa kepada Allah, yang mengkhususkan kesetiaan kepadanya ni, yakni awliya, wali-wali ni ialah orang yang taat setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Al-Barru ini, ya, kalau saya merujuk dalam kitab yang lain, disebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat Al-Barru, yakni yang maha melimpah ihsannya ataupun kebaikannya, sentiasa melimpahkan kebaikan kepada hamba-hambanya dan mengkurniakan bermacam-macam nikmat kepada mereka itu yang tidak dapat dihitung banyaknya nikmat-nikmat yang dikurniakannya. Itu tak. Jadi Allah Ta'ala antara melimpah kebaikan tadi, Al-Bar, yakni mengurniakan macam-macam nikmat kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Surah Ibrahim ayat 34. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya. Ada ulama dia menyebut
perkataan ni'matallah itu digunakan, nikmat itu digunakan perkataan, kalau bahasa Arab dipanggil mufrad, isim mufrad, menunjukkan satu. Kalau belajar bahasa Inggeris dia kata apa? Singular tak? Singular, bukannya plural tuan-tuan. Ya, dia menggunakan perkataan singular, maknanya satu nikmat. Kalau kita memerhati kepada satu saja nikmat Allah, kita akan melihat betapa besar, betapa hebatnya nikmat itu. Ambil satu dah lah, nikmat melihat. Mata ni tak? Mata ni tuan-tuan. Kalau kita lihat macam mana ni Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat mata ni, dengan mata kita dapat melihat. Bila lihat tu tuan-tuan, dengan melihat ni macam-macam kita memperolehi kebaikan daripada nikmat penglihatan yang diberikan oleh Allah. Kita melihat alam yang indah ni, kita merasa keindahan, kenikmatan melalui penglihatan, kecantikan melalui penglihatan. Kita boleh membezakan sesuatu dengan penglihatan. Bila kita tengok macam mana mata ni dia boleh pula hantar, dia hantar isyarat ke otak, otak pula apa? Memproses pula tak? Proses. Tengok benda tu cantik tak cantik melalui mata lah. Tak? Dan seumpama, boleh kita fikir satu nikmat saja pun sudah tidak terhitung sebenarnya betapa besar dan agungnya, hebatnya nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Itu kalau baru kira satu. Kalau kira satu-satu tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah tak? Baik. Disebut lagi kepada kita bahawa justru itu bagi orang-orang yang beriman wajib bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada mereka. Cara bersyukur dengan macam mana? Dengan hanya menyembahnya sahaja. Dengan cara kita ini menyembah, tidak menyembah yang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengabdikan diri kepada yang lain, dan memakan makanan-makanan yang dikurniakan Allah dari benda-benda yang halal. Kalau dari sudut makanan, kita makan benda yang halal, itu tanda kita bersyukur. Ya. Bahkan disebut lagi bahawa antara bukti kita ini bersyukur atas yang dilimpahkan kepada kita, iaitulah dia kata wajib